Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tajuk sambungan bab 2, tajuk pembezaan. Hari kita nak masuk 2.4, aplikasi pembezaan. Maksudnya kita nak cari penyelesaian penggunaan. Alright. So tajuk ni keturunan tangent pada satu lengkung pada titik-titik berlainan. Contoh saya kata ada satu fungsi, contoh fx sama juga dengan x kuasa 2. Jadi kita dapat satu graf. Graf ni apa maksud bila kita terbitkan pertama, contoh saya terbitkan pertama, dia jadi 2x. Terbitan pertama ni maksudnya kalau kata gantikan nilai, masukkan nilai x dia jadi keturunan tangent. Contoh saya kata saya ambil f nombor 1. Maksud pada 1, so bila cari terbitan menggunakan terbitan kedua, masukkan nilai, contoh 2 darab dengan 1 dia jadi 2. Apa maksud 2 ni? Keturunan ni. Maksudnya cerun dia menjadi tangent ni, maksudnya dia kena pada titik. Alright. Contoh yang kedua pula, contoh yang ni f tanda 2, masukkan nilai 2 yang ni, contoh nombor 2x2. So jawapannya 4. Maksudnya keturunan 4. Keturunan positif. Bila masukkan negatif 1 ni pula, kata contoh ni negatif 1x, x negatif 1, dia jadi keturunan negatif. Kena tangent lah. Kena pada graf. Tapi yang kedua ni pula, contoh negatif 2, dia jadi negatif 4, keturunan negatif. Alright. So dia berubah-ubah. Pada lengkung tu dia berubah-ubah keturunan. Itu maksud dia. Pembezaan pertama. Alright. So yang ini kita akan dapat satu gambar rajah. Contoh dalam buku teks. Kalau buku teks dia bagi gambar rajah begitu, saya pemudahkan. Nanti kamu tengok buku teks. Alright. Saya pemudahkan. Jadi condong garis tangent ni kita boleh fahamkan apabila f tanda a sama juga dengan kosong. Maksudnya dekat sini. Maksudnya garisnya mengufuk. Tak ada keturunan. Bila masuk kosong, kosong lah dia. Tak ada cerun. Maksudnya mengufuk. Alright. Tapi bila contoh saya masukkan nilai-nilai x ya, lebih daripada, bila jadi nilainya lebih daripada kosong, contohnya ni keturunan positif lah. Maksudnya keturunan positif. Nilainya lebih kosong, keturunan positif. Ini kita panggil condong ke kanan. Condong ke kanan. Ingat ajalah. F terbitan pertama lebih kosong. Tapi terbitan pertama kurang kosong. Maksudnya keturunan negatif. Ingat keturunan negatif macam ni lah. Jadi kurang daripada kosong. Condong negatif. Nilai keturunan negatif. Baik, kita cuba jawab soalan. Alright, contoh 13. Rajah di sebelah menunjukkan ini sebahagian daripada lengkung y sama juga dengan 2x tambah 1 bahagi x kuasa 2. So titik-titiknya diberi dalam gambar rajah. Right. Contoh soalan, so cari soalan nombor A 1, cari dy dx. Terus kita jawab. So tulis balik formula yang dibagi. Y sama juga dengan 2x tambah 1 per x kuasa 2. Nak selesaikan kaedah ni susah, jadi kena tukar x. So dia jadi 2x sama juga dengan salah lagi, 2x tambah dengan x kuasa negatif 2. Baru mudah bezakan. So bezakan peringkat pertama, dia minta dy dx saja. Dy per dx. So jawapan dia 2 tambah dengan salah, terus dia darab negatif 2x kuasa negatif 3. Cikgu cebatkan dah. So jawapannya kalau sepatut tulis 2 tak muat ni. Tak muat. Tak apa. Tulis sini. 2 tolak 2 per x kuasa 3. Itu sepatutnya. Right. So nombor A 1 selesai. Nombor 2 pula. Keturunan tangent bagi lengkung pada titik A, B, C. So satu-satulah kena cari. So titik A kita ambil x dia je. Kita ambil x dia je. So masukkan dalam nilai dy dx. Nak cek keturunan, kita ambil dy dx. So untuk nombor 2, so bila x sama dengan 1, so
So titik A kita uji titik A. So, masukkan je lah 2 tolak 2 bahagi dengan 1/2 kuasa 3. So ni kalau kamu kira guna kalkulator, ni jawapannya negatif 14. B pula. Kata kalau B dia guna 1 pula. Mana mouse saya? Ni. B dia guna 1. So jawapannya 2 tolak 2 bahagi dengan 1/3. 1/3 1. 2 tolak 2 jawapannya 0. Okay. Alright. C ni pula, untuk C kita uji C. So jawapan dia C berapa? 2. So masukkan 2 tu. 2 tolak 2/2 kuasa 3. Ni kamu kira lah guna kalkulator. Kita dapat 1/3/4. Baik. Itu saja kecerunan. Baik, untuk B pula. Untuk setiap titik A, B, C, nyatakan keadaan kecerunan tangennya pada lengkung itu. A negatif. So ini so kita buat nombor B. Bila A negatif, so dy per dx dia ni di A A, so dy dx nya so negatif kurang daripada 0 14 ni. 14 kurang daripada 0. So ni kecerunan negatif. Nampak ni kecerunan negatif. So dia condong ke kiri. Salah ni. Condong ke kiri. Kenapa lah rumus yang atas ni? Bila negatif ke kiri. Pasal bergerak-gerak je ni. Okey, tak apa. B pula mendatar. So B dy dx dia 0. Tak ada kecerunan. So mendatar. Ataupun kalau dalam buku teks dia tulis mengufuk. Boleh. Maksud dia sama. Ufuk. Alright. C pula. Titik C kita dapat positif. So bila positif, dy dx ni besar lah. Positif maksudnya ke positif. Tunjuk positif. So kecerunannya positif. So condong ke kanan. Jadi ingat je lah. Nak ingat kanan ke kiri. Kalau positif kat kanan lah. Kalau garis nombor positif ke kanan. Negatif ke kiri. Ini mengufuk. Mudah. Okay, so kamu buat latihan kendiri 2.7 latihan kendiri 2.7 ni. Muka surat 52. Boleh tengok sini je terus pun tak ada masalah. Tu resolusi YouTube mesti tinggi. Alright. Sambung lagi. Kita masuk tajuk persamaan tangent dan normal. Kenapa dia turun ni? Turunkan kejap. Tak apalah. Baik. Tajuk persamaan tangent dan normal. So tengok contoh saya bagi formula kecerunan. Sebelum ni kita cek kecerunan, cuma saya ubah sikit. Kita x yang kedua ni tak ada letak x kedua. So formula dia tak ada masalah. Jadi kita tulis saja y1 y tolak dengan y1 ni
Keturunan kamu belajar masa tingkatan 3. X ni tolak X1. X tolak X1. Jadi ini kita boleh tulis juga sebagai ni hasil darab silang. Kita dapat M X tolak X1, Y tolak Y1. Alright. Kalau sebelum ni kita dah belajar, so tangent pada titik ni berubah-ubah. Katalah satu titik di sini. Alright. So jadi formulanya, katalah kedudukan koordinat dia A. FA ni fungsi ni, bila kita dapatkan fungsi, kita dapatkan nilai. Maksudnya kita buat masukkan nilai sini, kita akan dapat nilai fungsi. Alright. So jawapannya persamaan tangent, dia bentuk persamaan lah. So Y tolak nilai FA yang ni sama juga dengan kecurunan. Kecurunan ini kita dapat daripada terbitan pertama. X tolak dengan A. Ini A. Alright. So persamaan normal, apa maksud normal? Dia lawan kepada tangent pada 90 darjah. Maksudnya dia garis 90 darjah, garis bersilang, bersudut tegak. So normal Y tolak dengan FA sama je. Cuma nilai F, nilai kecurunan dia negatif 1 per dengan F tak ada. Tak faham ni, ingat balik dulu masa kita 4, bila normal M2 ni dia turun bawah. Ni fungsi dia mesti bila nak dapat kata sudut tegak, dia mesti sama. Bila hasil darab dua-dua kecurunan ni dapat negatif 1. Alright, tengok contoh 14. Cari persamaan tangent dan normal pada lengkung ni dia F pada titik P25. Alright. So kita terbitkanlah terbitan pertama. So terbitan pertama kita bezakan Fx. So F jawapan dia, F tanda jawapannya 3x kuasa 2. Yang ini pula negatif 4x kuasa 1 tak ada x. Alright. Jadi kita masukkan nilai ni 2 ni. Kita masukkan nilai 2 ni pada x. So jadi F tanda masukkan nilai 2, kita akan dapat 3 kalikan dengan 2 kuasa 2 tolak dengan 4 kali 2. Kira guna kalkulator. Ini sama juga dengan 18 18 tu kalkulator 12 Alright. Ini juga tolak 8. 12 tolak 8. Jawapannya 4. Alright. So ini kecurunan dia. Cuma tak sesuai lah tulis macam ni. Kena faham lah. Kecurunan lah. Alright, tak apa. So formula dia, kita ingat balik. Normal Y tolak FA, nilai Y. So ni nilai Y ni. So Y tolak 5 ni persamaan tangent. Kita nak cari garis lurus persamaan tangent ni. So Y tolak 5 sama juga dengan ni FA, nilai terbitan pertama ni. So terbitan pertama M lah 4 darab dengan X tolak A. So X tu masuk je nilai X A ni nombor 2 ni. Ini dia tolak 2. Kembangkan aja lah, kita selesaikan. So kembangkan jadi 4x kembangkan 8 Y tolak 5. Jadi susunnya Y tolak 5 pergi belakang. So akhir sekali jawapannya 4x
Terus je negatif 8 tambah 5. Jawapan dia negatif 3. Ini persamaan tangent. Normal pula, normal. So M dia mesti jawapannya negatif 1. So negatif 1 bahagi dengan M lah. M yang tadi ni 4. Ini M dia. So persamaan normal sama juga. Y tolak 5, ambil je nilai dia. Sama juga, cuma tukar je kecerunan. Cerunan dia 1/4. X tolak 2. Sama je, titik ni 2 untuk X. Ni untuk Y. Jadi jawapan dia kembang saja. Y tolak 5 sama juga dengan negatif 1/4 X tolak, so Y bagi 2 1 per dengan 2. Negatif kali negatif positif. Selesaikan aja lah. Selesaikan. Jawapan dia Y sama juga dengan tak muat ini kita kena time sesuai ke belah kanan ni, tak muat. So sama juga dengan sekejap dalam buku teks dia tak boleh macam ni. Dalam buku teks dia darab 4. Tak apa, tulis 4Y tolak 20 sama juga dengan hang pula ni, negatif X tambah 2. Alright. So itu yang dia jadi 4Y tolak X, so dia tolak tambah X. So jawapannya 22. Alright, nanti kamu buat ni latihan 2.8 latihan kendiri 2.8. Muka surat tak ingat cikgu, 54. Ni dia. Alright, boleh pause, disambung. Boleh tengok sini je, tak payah nak buka buku teks. Saya buka buku teks jugalah untuk mudah. Alright, 2.8. Baik, kita sambung. Tajuk kita nak selesaikan masalah. Ni latihan kendiri 2.9, muka surat 56. Surat 56. Latihan kendiri 2.9. Soalan 1, soalan 2, 3, soalan 4 dan 5. Baik, cikgu ambil soalan nombor 3. Alright, kita cuba jawab soalan nombor 3. Alright, so dia bagi persamaan lengkung P21 sana ni. Dia bersilang di Q. P tu bersilang di Q. Normal ni normal. Bukan ni sama tangent. Alright, so normal di P pula dia silang ke R. Soalannya suruh cari nilai A dan B. Baik, kalau dapat ni teruslah bila kata normal dengan tangent. Alright, so kita cari tangent terus. Kita bezakan dulu soalan A. Kita bezakan Y sama juga dengan AX kuasa 3 tolak 4X tambah B. Alright, so bezakan aja dy per dx. Jawapannya 3A kuasa X kuasa 2 tolak 4. Tinggal B, tak payah. Alright, so masukkan je lah nilai DP 2 ni. Masuk 2 sini. Masukkan nilai 2
Kecerunan dia, jawapan dia 3A kali 2 kuasa 2 tolak 4. Alright. So masuk saja nilai dah dia jawab. M jawapannya 3 kali 2 sekejap 2 kali 2 4 12 12A tolak 4. Ni M. Alright. PQ ni ada koordinat. So kita gunakan koordinat lah. Cari kecerunan rumus masa tingkatan 3 ke 2 dengan garis lurus. Jadi tolak je lah. Kita ambil Y dulu. 1 tolak 0. Bahagikan dengan 2 tolak 1 per 2. Ini 1 atas jawapan 1, bawah 2 tolak setengah. Jadi setengah saja. Ni kalau kamu tekan kalkulator, tekan je lah kalkulator. Yang tak tahu pula. Saya nak tunjuk juga cara tekan kalkulator. Tekan kalkulator. 1 bahagi dengan 0.5 setengah. Jawapannya 2. Okay. So M ni 2. Masuk saja lah kat sini. So kita dah tahu M 2. Kita masukkan M 2. Dapatlah A. So A kita jadi jawapan. Kita cobakan 12A sama juga dengan 2 tambah dengan 4 6. A sama dengan 6 bahagi dengan 12. So A jawapannya 1 per 2. Dapat A. Nak cari B pula. B termasukkan balik ni. A ni dalam formula awal tadi ni. So Y sama juga dengan 1 per 2 X kuasa 3 tolak 4X tambah B. So macam nak cari nilai ni. A dah dapat, B pula. Nak cari rumus pintasan, cari ni 2, 1 ni. Kamu belajar matematik tingkatan 4 rasanya. Gantikan je nilai, kita dapatlah pintasan B. Kita masukkan je nilai 2, 1. Ni X, ini Y. Kita masukkan nilai Y 1 sama juga dengan, senang tekan 0.5. X ni berapa? 2 kuasa 3 tolak 4 kali 2 tambah B. Alright. Masukkan je nilai. So B jawapannya 1 ni tolak, kira kalkulator. 0.5 kali 2 kuasa 3. Jawapannya 4. Yang ni pula tambah 8. So 1 tolak 4 tambah 8. Jawapannya 5. So B jawapannya 5. Selesai soalan A. Soalan B pula. Soalan B, persamaan normal titik P. Normal titik P ni, so M ni kena lawan lah. So kita cari B. Ingat balik lah yang lepas. So M yang kedua sama juga dengan negatif 1 per kecerunan yang sebelum ni. Kecerunan ni berapa? 2. Hilang pula 2. Jadi normal titiknya tetap lagi 2, 1. So jawapannya sama normal persamaan dia Y tolak 1 sama juga dengan ni kecerunan ambil negatif 1 per 2 X ni 2. X tolak
2. Cuma kena murnikan lagi lah. Saudara kembangkan negatif 1/2 X tambah 2 kali 1/2 jadi 2 1. So Y 1 ni saya pindah belakang tambah 1, betul lah 2. Jawapannya Y sama juga dengan negatif 1/2 X tambah 2. Ini persamaan normal. Selesai B. C pula, cari koordinat R. Jadi koordinat R, persamaan tadi dah dapat. Ini tekanan 3 lah kot cari garis lurus je. So R, titik R B pula titik R. C lah pula C, cari titik R lah, titik R. Koordinatnya X je tak tahu, tapi Y dah tahu kosong. So nilainya X kosong. Carilah, masukkan dalam persamaan garis lurus dah ada. Sama garis lurus, masukkan jadi nilai. Y dah tahu kosong. Y dah tahu kosong. Sama juga dengan negatif 1/2 X tambah 2. Ini saya pindahkan ke depan X ni. Jadi X/2 lah, setengah X tu sama juga dengan 2. So darab silang saja. X, jawapan dia 4 darab silang. So koordinat R kali itu koordinat R 4, 0. Selesai soalan C. Soalan D pula. Luas segitiga PQR luas segitiga, ingat lagi lah tingkatan 4 formula. Kita ada koordinat aja. Koordinat. Tulis balik lah P21. Kita gunakan koordinat ni. Q apa? 1/2. Q 1.5 1/2 kosong. R dah ada ni. R 4 kosong. So gunakan ambil lawan jam baru dapat positif. So D so luas segitiga PQR sama juga dengan setengah. Ini nilai mutlak. Kita ambil koordinat R 40. P lah pula lawan jam 21 1.5 kosong. Ulang balik R 40. Darabkan. So jawapannya 1/2 mutlak. Inilah mutlak. 4 kali 1 4. 2 kali kosong tambah 2. Ni semua tambah. Tambah 2, salah cikgu. Patutnya tambah kosong. Yang 1.5 tambah kosong. Yang tolak pula, tolak kosong. Kosong kali 2 kosong. Ni 1 kali 5 tambah tolak dengan 1.5. Tolak kosong, mutlakkan. So 1/2 kali dengan 4 tolak 1.5. 4 tolak 1.5 rupanya 2.5. Bagi 2 lah. Rupanya 1.25. Ni apa benda ni? Unit persegi. Ataupun dalam buku teks dia tulis macam tu kalau cek balik jawapan 1/4. Okey, selesai. Okey, so, kamu cuba jawab ni latihan kendiri 2.9.
Baik, kita sambung nanti ya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.